Oke, salam kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih karena bersama dengan Daniel Jani Channel ini. Saudara kawan-kawan di luar sana sentiasa sehat seperti biasa, dan kepada komen-komen kawan-kawan saya selalu perhatikan dan saya selalu baca, dan saya ambil apa yang terbaik daripada komen-komen kawan-kawan yang mana membina. Begitu juga dengan yang mana yang kritik saya daripada cyber trooper ke daripada macam-macam pun saya ambil kira, kerana pada saya semua yang baik dan yang buruk itu saya buatkan satu pengajaran dan untuk pembelajaran kepada diri saya sendiri. Okey, hari ini saya ada sedikit pencerahan berkenaan dengan isu pembentangan belanjawan 2021 negara kita, yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua Pembangkang dan juga selaku pengurusi PH diberi ruang selama lebih kurang 90 minit untuk membahaskan belanjawan yang mana seperti mana yang kita telah nonton. Mungkin kawan-kawan belum nonton, tetapi kalau kawan-kawan belum nonton nanti boleh buka apa yang dibahaskan. Dan paling menarik di sini, kita sebagai rakyat seperti saya ni, saya menilai bahawa tanpa Datuk Seri Anwar Ibrahim kita susah, karena rasanya tidak ada orang yang selayak dia boleh bercerita tentang angka-angka, tentang ekonomi, tentang apa yang berlaku dalam negara untuk rakyat, pembangunan rakyat dengan begitu baik sekali. Dan kita tengok dia seolah-olah menghentam kepada Menteri Kewangan kita, dan begitu juga dengan isu-isu yang sebelum ini kita tidak tahu bahawa peruntukan kadang-kadang dicakap saja 30 bilion, 20 bilion, tambah bilion-bilion, tapi rupa-rupanya kadang-kadang tidak ada. Hanya cakap saja, dia main angka, dia bentangkan dekat kabinet pun sendiri tidak ada katanya. Jadi kita jadi pelik kan. Kenapa perkara ini kerajaan yang ada hari ini lakukan? Ini adalah bajet untuk rakyat. Jangan dia buat bajet yang membohong, seolah-olah bajet ini ada yang tidak talus seperti itu. Kita lihat daripada sisi mana yang seperti jasa nak dihidupkan dan penggerak ini dimasukkan, dan peruntukan untuk jasa ini saya ingat 81 bilion. Bila dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi, betul. Jadi saya akan ikut yang mana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim kata dalam Dewan tadi, iaitu bukan 81.1 tetapi 85.5. Begitu juga penggerak dapat 8 juta lebih. Yang paling bestnya itu dapat on off lagi. On off lah, to off lah, seperti mana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap tadi. Itu yang sepatutnya dibatalkan, jangan diluluskan. Itu yang dia minta. Dan saya tekankan, kita sebagai rakyat, kita harus menilai ini. Kita tidak boleh membuta tuli selepas ini nak menyokong wakil rakyat kita kalau memang kualiti dia tidak ada. Walaupun daripada pihak pembangkang yang ada hari ini ataupun daripada pihak kerajaan yang ada hari ini, kita harus menolak mana-mana wakil rakyat kita yang tidak berkaliber. Jadi kita nak negara kita ini maju, kita nak orang yang betul-betul sebagai wakil rakyat kita ini adalah orang yang berkualiti. Jadi kita tengok seperti mana tadi saya tengok dalam pembentangan itu, seperti Ahmad Nasir, seperti mana ada beberapa orang lagi anak-anak tokoh muda seperti Mazli Malik. Jadi saya harap parlimen kita ini ada orang-orang muda yang kualitinya sangat bagus untuk membangunkan negara kita ini. Kita tidak mau lagi mereka yang sudah lama dengan politik ini tetapi yang terjebak dengan politik duit, politik kuasa, politik untuk kroni, politik untuk projek. Ini kita tidak mau. Jadi kita lihat ini, seperti mana yang saya katakan, kenapa saya selalu agung-agungkan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Karena kita banyak membuang masa. Kita sebagai rakyat pun banyak membuang masa, karena kita tidak memilih dia untuk nak naik. Kita sepatutnya memilih orang seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sebagai pemimpin negara kita, karena tidak ada lagi di dalam Malaysia ini yang seperti dia ini. Tentang ekonomi, dia saya rasa paling hebat. Begitu juga dengan politik, dengan masyarakat, untuk rakyat. Kita sia-sialah kalau kita sebagai rakyat
tidak menyokong orang yang berjiwa rakyat. Kenapa kita nak menyokong orang yang ingin merompak kekayaan negara kita ini? Sampai bila kita nak macam ni? Kalau kita nak pentingkan diri sendiri, kita fikir, okey, ada wakil rakyat kita ni yang banyak duit. Kita memberi ruang kepada dia dan kita mengkritik apa yang pihak pembangkang ini katakan, hanya bertujuan untuk kita dapatkan satu projek ataupun dapat dedak, tapi hanya kepada kita satu orang, bukan kepada rakyat. Jadi ini amat merugikan. Tambah pula kalau penggerak lah, jasa lah ini nanti, makin ramai cyber trooper yang cuba mengkritik pihak pembangkang yang ada hari ini, dan juga cuba untuk menaikkan kerajaan yang ada hari ini. Tetapi apa yang berlaku untuk mereka naikkan pihak kerajaan ini sebenarnya tidak betul. Kan merugikan. Duit disalurkan kepada komuniti yang tidak berguna seperti ini. Di akhirnya kita rakyat menderita. Kita tahu hutang negara kita ini bertimbun, seperti mana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi katakan. Duit berapa bilion ini dari mana dapat, hutang dengan wang simpanan ni lah apalah. Jadi duit ini dia orang hutang pun tidak maklumkan dalam kabinet, tidak juga diceritakan, apalagi kita rakyat. Jadi kita ni sentiasa ditipu sampai bila-bila kita ditipu, sehinggalah negara kita ni akan hancur. Yang hancur nanti mereka ini sudah tidak ada lagi dalam dunia. Yang masalahnya kita orang muda ini yang akan ke hadapan, dan anak-anak kita yang akan datang yang akan merasa susahnya. Jadi sampai bila pembohongan ini, isu-isu kaum, isu-isu agama mereka mainkan untuk politik, survival politik mereka sendiri, kita masih tertindas dalam keadaan yang sama juga. Apakah kita mahu perkara ini berlaku berlanjutan sampai akan datang menyusahkan generasi kita? Jadi kalau kita tidak mahu, kita harus bertekad untuk terus bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita harus mendukung dia untuk dia naik. Itu pada pandangan saya untuk PRU akan datang. Tetapi untuk hari ini, saya berharap apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim bentangkan tadi, dia minta wakil rakyat hanya menyokong yang melibatkan COVID-19, dan dia berharap yang lain tu mungkin kalau dengar ucapan dia tadi, mungkin dia tidak mau, tidak perlu karena memang betul belanjawan 2021 ini pada saya inilah belanjawan yang paling pelik dalam dunia. Dan mereka cuba, seperti mana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri katakan tadi, apabila mereka rasa goyang, sibuk dengan nak buat darurat lah, sibuk bagai-bagai lah yang dia nak buat. Tidak ada dalam sejarah juga bila tuanku tidak setuju dengan cadangan daripada Perdana Menteri, tuanku nak kena saman. Lepas tu pula, dan tidak pernah juga dalam sejarah ini Malaysia ini tuanku tidak bersetuju. Inilah kerajaan yang pertama kali saya pun lihat tuanku tidak bersetuju dengan cadangan daripada pihak kerajaan. Ini pun kita rakyat masih tidak percaya dan masih lagi mengutuk, masih mengkritik. Mana mereka-mereka yang dulu apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap dulu Yang Maha Mulia Tuanku Agong, mana? Sedangkan orang yang nak saman Tuanku Agong pun mereka senyap. Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi menghadap tuanku, mereka pergi buat laporan polis. Pergilah, sepatutnya pergilah. Mana mereka ni pergilah untuk buat laporan polis. Ini yang sekarang ni kalau kita tengok, macai-macai ni permainannya sudah bermula. Apalagi kalau besok dibagi peruntukan sebanyak 85 juta, ditambah lagi dengan penggerak. Seperti mana yang kita tahu, penggerak ini saya pun tak tahulah, mungkin betul yang penggerak ni Azmin Ali dengan Zuraida yang lebih besar terlibat dalam tu mendapat peruntukan 8 juta lebih. Untuk apa? Penggerak ini satu komuniti saja.
Tidak ada manfaat. 8 juta itu baik pergi hantar dekat orang susah. Seperti mana yang saya kata, 1 juta boleh bahagikan dengan 500 orang, boleh dapat seorang 2.000. Lebih baik daripada bagi dengan perkara-perkara yang seperti ini. Tujuannya untuk apa? Tidak ada manfaat sama sekali kepada rakyat. Dah lah nak bagi benda ni on off lah, 1 off lah, 2 off lah, 3 off lah, lantak lah nak off berapa. Tidak perlu lah mengarut semua, merepek semua. Itu harapan saya. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dapat ambil tampuk pemerintahan negara kita ini, kita boleh lihat, dan saya akan buktikan apa yang saya katakan hari ini. Negara kita ini akan terus ya dilanda masalah dengan penyelewengan, dengan salah guna kuasa, dengan ketirisan. Ini pasti berlaku dengan jangka masa yang panjang, dengan banyak juga. Mungkin lepas ni lebih. Kita tengok apa yang ada hari ini berbagai-bagai. Sampai jawatan pun boleh dibeli, sampai MP pun boleh dibeli, lompat sana lompat sini. Perkara ini tidak pernah berlaku terlalu besar lah seperti hari ini. Apa yang ada hari ini dah terlalu teruk untuk negara kita dalam keadaan pandemik yang ada hari ini. Duit KWSP nak dikeluarkan 500 untuk 1 tahun, berarti 6.000. Itu sebenarnya jumlah yang ya untuk orang susah ya manfaat juga. Tetapi kalau kita lihat di sisinya, itu duit mereka sendiri, memang betul. Tetapi prosesnya, birokrasinya apabila mereka nak pergi mohon ini, apakah begitu mudah nanti? Saya hanya takut, ini kebiasaan apa yang berlaku, mengikut pengalaman-pengalaman saya yang pernah duduk di government dulu. Apalagi kalau yang bukan government, orang luar, dia akan macam ni. Birokrasi ini nanti. Engkau pergi dekat sana, patut isi form ini, salah sana, salah sini lah. Lepas tu tunggu lagi lah, tunggu inilah, tunggu ini. Saya takut dia seperti itu. Saya harap dia tidak seperti itu. Tapi birokrasi ini yang saya paling takut, untuk dia mengelakkan pengeluaran banyak. Dan ini untuk menyelamatkan kerajaan. Mungkin mereka pakai duit KWSP, apakah semua. Tetapi pada hemat saya, seperti mana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri katakan tadi, kalau jumlah yang kita nak bagi dekat orang-orang rakyat yang nak keluarkan KWSP ini tadi, lebih kurang berjumlah, lebih kurang 4 bilion. Sedangkan duit yang mereka nak bazirkan ni berbilion-bilion. Kenapa kita tidak boleh nak rakyat memang perlukan duit itu sekarang? Kenapa kita tidak boleh keluarkan saja? Kalau keluarkan duit itu, sebenarnya baik kepada kerajaan juga. Kuasa pembeli akan ada. Jadi ekonomi kita pun lebih baik sedikit kerana ada kuasa pembeli di situ. Tapi kalau kita sekarang ni blok, lepas tu asyik nak buat lockdown sana, lockdown sini ni, PKPB ke mana-mana ni. Ini dah menyusahkan rakyat, ekonomi terjejas teruk ni. Sepatutnya seperti mana yang mereka Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri katakan di parlimen tadi, sepatutnya satu negeri kalau setakat 7, di mana kawasan yang ada itu di situ kita buat. Kita tidak petikaikan pihak keselamatan ataupun tentang isu kesihatan, tetapi yang kita nak ceritakan sepatutnya di situ. Kalau di situ contohnya satu kawasan itu, contohnya kawasan di sekitar daerah ini saja kena, kita buat lockdown di situ supaya tidak menular ke tempat lain. Itu saja sepatutnya, tidak perlu kita satu negeri itu kerana 7 ataupun 6 kes kita buat lockdown ke semua negeri. Jadi bantutlah ekonomi di dalam satu negeri itu, dalam negara. Perkara ini yang sekecil ini mereka cuba tidak mau fikir, karena mereka fikir ini adalah satu jalan mereka untuk nak melengahkan apa yang berlaku, supaya karena kerajaan yang ada goyang, karena mereka takut Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil alih tampuk pimpinan. Jadi mereka buatlah asyik buat perkara-perkara yang tidak disukai oleh rakyat. Jadi bila mereka buat perkara seperti ini, saya yang sebagai rakyat juga mengkritiklah seperti ini. Begitu juga kawan-kawan yang ada di luar sana mengkritik dengan isu-isu yang seperti ini. Kita karena sakit hati dengan apa yang kita alami hari ini. So apapun
saya harap apa yang saya katakan ini kawan-kawan anggap satu saya punya pencerahan saja. Kalau kawan-kawan rasa tidak manfaat, tidak apa, tapi untuk kita sebagai rakyat, inilah pandangan salah seorang daripada rakyat, dan mungkin pandangan-pandangan kawan-kawan saya yang ada di luar nih lebih baik daripada pandangan saya. So saya harap kawan di luar sana yang mana mempunyai pandangan yang lebih baik daripada saya, lebih baik kawan-kawan buat video seperti saya ini dan kita boleh share. So kita saling tahu maklumat yang ada di dalam negara kita ini, untuk kita sebagai anak muda ini adalah kita peneruskan negara akan datang sebenarnya. Yang ada memimpin hari ini, mereka ini tidak lama lagi ada di dunia ni. Yang akan duduk di dunia ni, yang lama ni, kita ni, yang anak-anak kita, yang mana yang dah kahwin, yang umur baru nak meningkat sekarang ni, inilah kita punya negara. Yang bikin rosaknya mereka ini nanti kita yang terima akibat. Yang nak membayar hutang negara ni kita ni sebagai rakyat, bukan mereka. Mereka ni kerjanya, kita tahu hari ni pun, saya tak kata pun, orang lain akan kata mereka lah yang akan menghabiskan duit rakyat ni. Negara kaya, kita yang rakyat jadi miskin. Pelik dan ajaib. Duit semua habis macam tu je. Kerakusan ni dah terlampau rakus. Kita rakyat ni kalau dapat duit 2 juta, makan sampai ke anak cicit. Mungkin boleh 7 keturunan jangan kita nak dimakan. Mereka 1 juta 2 juta ni macam dia tengok 20-30 ringgit. Macam mana ni? Tidak pernah puas. Hari ni kau beli kereta Mercedes model baru, besok ada lagi kereta baru keluar. Ini yang menjadi kerosakan dalam otak-otak mereka ni. Sudah dapat rumah 5 biji, mau lagi 10 biji. Nak isinya berapa banyak? Dah dapat bini 1, nak lagi bini 10. Ini yang masalah yang ada sekarang. Jadi tidak akan pernah cukup. Apalagi mereka tidak tahu berniaga. Duit diambil, dipakai. Duit diambil, dipakai. Belum lagi dengan enjoy mereka yang lain. Seperti mana yang kita tahu, ada yang terjebak dengan judi lah, apalah semua. Ini hal-hal kecil, tetapi kita nampak kecil, tetapi melibatkan uang negara yang boleh menghabiskan berjuta-juta, yang tidak setimpal dengan gaji-gaji mereka sebagai MP. Ini hakikatlah. Oke kawan-kawan, saya tidak mau melalut ke situ. So saya harap kawan-kawan di luar sana paham ya apa yang saya maksudkan. So sekian dulu daripada saya. Ini luahan nanti saya sendiri. Oke, thank you.